wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang penuh keberkatan ini kita dipertemukan sekali lagi dalam kuliah Duha Live dari Tahfiz Mutmainnah, Kampung Baru Pematang Berangan, Sungai Petani Kedah. Dan insya-Allah kuliah Duha Live ini akan berterusan selagi mana saya ada modal. Tak ada modal, balik awal. InsyaAllah, untuk pagi ini saya ingin membahaskan tajuk bala Allah. Kita sama-sama mengambil pengajaran kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala ke atas umat manusia. Mungkin pada hari ini sekadar 3 ayat Al-Quran sebagai dalil kenapa Allah menurunkan bala. Yang pertamanya saya ingin merujuk di dalam surah Ar-Rum, surah ke-30 pada ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydinas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, telah terang berlaku kerosakan di daratan dan di lautan kerana tangan-tangan manusia. Justru Allah merasakan bala, musibah menimpa ke atas mereka. Mudah-mudahan dengan bala musibah yang dikenakan ke atas umat manusia itu, la'allahum yarji'un, mereka kembali insaf, bertaubat dan beramal selaras dengan petunjuk Allah dan Rasul. Jadi dalam ayat ini disebut tentang tangan. Saya ingin mengungkapkan sebuah hadis riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu." Rawahu Muslim. Yang bermaksud, orang Islam yang baik ialah orang Islam lain selamat dari angkara lidah dan tangannya. Dan orang yang berhijrah ialah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasarkan hadis yang mulia ini, orang Islam yang baik ialah orang Islam lain, orang lain, manusia lain selamat dari angkara lidah dan tangannya. Kita tidak mau membicarakan soal lidah, tetapi tangan. Tangan ni ada masa ditafsirkan oleh para ulama ialah kuasa. Ada masa ketika yang dimaksudkan itu tangan itu sendiri. Saya nak menyatakan di sini tentang tangan kurniaan Allah pada kita. Tidakkah kerana tangan-tangan manusia inilah berlaku kerosakan di daratan dan di lautan? Sebagai contoh, bukankah tangan ini 5 tahun sekali diberi peluang untuk memilih pemimpin? Lalu tangan ini
telah salah memilih pemimpin. Akhirnya berlaku kerosakan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam suratul Isra, surah ke-17 pada ayat 71. Allah berfirman, yakni soal pilih pemimpin bukan soal remeh-temeh. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Hari yang mana setiap manusia akan dipanggil bersama-sama imamnya. Tuan-tuan boleh rajak insya-Allah tafsir pimpinan Ar-Rahman cetakan Rumi pada muka surat 697. Imam di sini bermaksud pemimpin. Siapa yang kita pilih sebagai pemimpin, kita akan bersama-sama dengannya. Amat malang sekiranya mereka-mereka yang kita pilih sebagai pemimpin tidak menunaikan tanggungjawab sebagaimana yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat wahai pemimpin-pemimpin negara, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Rawahul Bukhari dan Muslim. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya dengan kepimpinannya. Jadi pertamanya, karena salah pilih pemimpin, tangan ini telah salah pilih pemimpin. Sedangkan Islam telah memberi garis panduan, mereka-mereka yang layak menjadi pemimpin sebuah negeri atau negara. InsyaAllah umur panjang kita akan bahas secara terperinci sekadar ilmu yang ada pada saya. Jadi yang pertamanya, kesalahan tangan di antaranya ialah salah pilih pemimpin. Kita dipimpin oleh golongan-golongan yang tidak amanah, yang khianat dan sebagainya. Akhir berlakulah kerosakan, bukan di daratan dan di lautan, bahkan negeri atau negara akan hancur insya-Allah. Selepas ini ada dalil-dalil yang lain. Yang kedua, contoh tangan. Saya tidak fokuskan kuasa semata-mata. Tangan juga, karena diberi peluang untuk memimpin, untuk mentadbir sebuah negeri atau negara. Mereka-mereka yang ada autoriti ini menggunakan tangan. Sebagai contoh, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Dalam surah Yunus ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu harama wa halala. Qul Allah adina lakum am 'alallahi taftarun." Yang bermaksud, katakanlah, apakah kamu tidak melihat rezeki yang kami turunkan kepada kamu? Lalu kamu yang menentukan yang mana halal, yang mana haram. Yang haram kamu halalkan. Inilah kesalahan tangan manusia. Bagi contoh, judi apabila diberi lesen ianya halal. Arak apabila diberi lesen ianya halal. Ini satu kesalahan, menyalahi ayat Quran tadi, surah Yunus ayat 59. Dan Allah bertanya, apakah Allah mengizinkan kamu berbuat demikian ataupun kamu mengadakan dusta terhadap Allah? Allah selaku pencipta alam telah menentukan ini halal, ini haram. Manusia yang beriman hanya perlu ikut sahaja, yakin dan percaya. Walaqad ji'nahum bikitab fassalnahu ala ilmin huda wa rahmah liqaumi yu'minun. Ada blok sikit ni tang ni, tak apa nak elok. Minta maaf tuan-tuan dan puan-puan di rumah. Dalam surah Al-A'raf, surah ke-7, lighting terang sangat, ayat 52, muka surat 229, tafsir Arab Saudi, yang bermaksud, dan sesungguhnya
Kami telah menurunkan Al-Quranul Karim. Dan kami telah menjelaskannya. Segala penjelasan, baik suruhan maupun larangan dalam Al-Quran itu berdasarkan ilmu pengetahuan Allah. Allah tahu kenapa arak ni wajib diharamkan, judi wajib diharamkan, khinzir tak boleh dimakan. Kenapa? Manusia melanggar. Tetapi oleh kerana tangan-tangan manusia yang biadab, mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, menyalahi Yunus ayat 59. Begitu juga tangan-tangan inilah yang memberi rasuh dan menerima rasuh. Kita kena perlu rajuk Al-Baqarah ayat 188. Satu kesalahan, kita memakan atau minum, yakni rezeki yang tidak bersih. Ini menyalahi perintah Allah. Semuanya kerana tangan. Kerana tangan-tangan manusia lah berlakunya kerosakan yang akhirnya Allah menurunkan bala atau musibah. Ingat muslimin dan muslimat, di dalam surah Al-Muddathir pada ayat 38 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap manusia dengan apa yang dilakukannya akan dipertanggungjawab di negeri akhirat. Ya, mungkin kita terlepas hukuman di dunia, tetapi yakin dan percaya kita ada negeri akhirat yang pastinya kita tak mampu nak melarikan diri daripada dipertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa sahaja yang kita lakukan sewaktu kita hidup di dunia. Justru tangan juga memberi makna kuasa. Yang berkuasa tegakkan keadilan, dan sebagaimana yang saya sebut tadi secara ringkas, jangan menerima rasuah, jangan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah mentang-mentang kamu ada kuasa dan sebagainya. Mudah-mudahan ia memberi manfaat pada khususnya mereka-mereka yang dipertanggungjawab sebagai pemimpin negeri ataupun negara. Yang kedua, saya memilih surah Al-Anfal ayat 25. Kenapa bala menimpa ke atas umat manusia? Allah berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul iqab. Yang bermaksud, dan takutlah kamu akan fitnah. Fitnah, Profesor Mahmud Yunus dalam tafsir beliau surah ke-8 ayat 25, beliau menyebut fitnah di sini ialah bala, bencana. Dan takutlah kamu akan fitnah yang bukan hanya akan menimpa golongan yang melakukan kezaliman secara khusus, tetapi akan menimpa kamu semua secara umum. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita merujuk ayat ini di dalam pimpinan Ar-Rahman, jelas menjadi tanggungjawab kita bersama, kerana kita perlu hidup bermasyarakat. Kita tak boleh hidup nafsi-nafsi. Kerana kita hidup bermasyarakat, ini menjadi tanggungjawab kita bersama untuk membenteras kemungkaran. Kalau tuan-tuan rujuk dalam sebuah hadis Imam Muslim dalam kitab Matan Arba'in, hadis ke-34, dengan jelas Nabi menyatakan, mafhumnya, sesiapa yang melihat kemungkaran, wajib dia kena ubah kemungkaran tersebut, sama ada dengan tangan dia atau dengan lidahnya, dan selemah-lemah iman ialah dengan hatinya. Tetapi kalau membiarkan kemungkaran berleluasa, makna kita mengundang bala Allah Subhanahu wa taala. Yang satu perkara yang kadang-kadang, minta maaf, yang mungkin umat Islam tidak berapa jelas, kewajipan amar ma'ruf dan nahi mungkar ini perlu dilaksanakan secara simultaneously, serentak. Bukan bermaksud kita suruh orang solat,
dia masih minum arak, tak apa, pelan-pelan esok dia akan tinggalkan arak. Itu tak betul. Tak betul. Kerana dalam Al-Quran ada 2 ayat. Di antaranya Ali Imran ayat 104 dan 110. Saya akan membaca ayat 110. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nampak kat sini ada nama Sofia Ahmad, adik saya lah tu, insya-Allah. Adik tengok abang ceramah no. Doa-doa insya-Allah. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk kepentingan manusia. Siapakah yang dikatakan sebaik-baik umat? Ini yang perlu kita fahami. Dalam ayat ini jelas. Sebaik-baik umat ialah kamu menyuruh kepada yang ma'ruf. Ma'ruf maknanya segala amalan yang dapat mendekatkan kita kepada Allah. Itu ma'ruf. Dalam masa yang sama, kamu wajib mencegah kemungkaran. Mungkar, apa jua amalan yang menyebabkan kita jauh daripada Allah, itu mungkar namanya. Wa tu'minuna billah, dan kamu beriman kepada Allah. Saya masih ingat seorang ulama di negeri Kedah berceramah di sebuah masjid di Sungai Petani, Masjid Al-Barakah Tikam Batu. Saya masih ingat sampai hari ini, alhamdulillah. Beliau menyatakan, kenapa Allah meletakkan ayat ini, yakni beriman kepada Allah, di penghujung ayat, sedangkan rukun iman begitu jelas. Beriman kepada Allah rukun iman yang pertama. Beliau menjawab, kerana Allah hendak umat manusia membuktikan kalau kita sebenar-benar beriman kepadanya, wajib menunaikan 2 tanggungjawab dalam masa yang sama, simultaneously, yakni menyuruh yang ma'ruf dan dalam masa yang sama mencegah segala bentuk kemungkaran. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi di dalam kitab Riyadhus Salihin, wallazi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushrikanna Allah an yab'atha 'alaikum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Yang bermaksud, demi jiwaku, jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Takutnya Nabi, beliau sedar bahawasanya nyawa beliau di dalam genggaman Allah. Allah yang menentukan anytime kita boleh dimati, dijemput kembali bertemu dengan Allah. Justru beliau bersabda, demi jiwaku di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kamu menyuruh yang ma'ruf dan dalam masa yang sama wajib mencegah kemungkaran, atau kamu yakinlah Allah akan datangkan musibah ke atas kamu, bala bencana. Kemudian kamu semua bermohon kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, hindarkanlah kami daripada musibah ini, ya Allah, kami tidak mampu lagi. Ketika itu Allah tidak memperkenankan lagi doa kamu. Kenapa? Kamu tidak menunaikan tanggungjawab amar ma'ruf dan nahi mungkar serentak. Kita rujuk dalam surah Al-Maidah pada ayat 78-79. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu la bi'sa ma kanu yaf'alun. Ini ayat yang begitu jelas. Allah berfirman yang bermaksud, golongan Bani Israel telah dilaknat oleh Allah atas lisan Daud dan Isa anak Maryam. Apa kesalahan Bani Israel? Apa yang mereka lakukan yang menyebabkan mereka jauh daripada rahmat Allah? Dilaknat makna tidak ada harapan untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Kerana manusia hanya akan masuk syurga Allah dengan rahmat. Kita jadi baik pun dengan rahmat. InsyaAllah lagi akan datang pada esok pukul 10 pagi waktu yang sama insyaAllah. Apa kesalahan Bani Israel? Yang demikian itu adalah kerana mereka yang pertama, mereka ini durhaka terhadap Allah, durhaka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka juga melampaui batas, dan mereka tidak melarang kemungkaran yang berlaku di kalangan mereka. Amat buruklah apa yang mereka kerjakan. Itu jawapannya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi menjadi tanggungjawab kita bersama untuk membenteras segala bentuk kemungkaran. Akhir sekali, ayat yang ketiga pilihan saya di dalam surah Al-Isra, surah ke-17, pada ayat yang ke-16. Kenapa manusia ditimpa musibah? Bahkan dalam ayat ini bukan manusia, negara akan hancur. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa idza aradna an nuhlika qaryah amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha alqaul fadammarnaha tadmira. Maksudnya, dan apabila kami kendaki, kata Allah, untuk menghancurkan sebuah negeri atau negara, bagaimana caranya? Amarna mutrafiha, kami perintahkan kepada golongan yang hidup bermewah-mewah. Siapa mereka? Lagi akan datang. Tetapi mereka ni fasik, mereka durhaka, mereka tidak taat kepada perintah Allah yang terkandung di dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka ketika itu fahaqqa 'alaiha alqaul fadammarnaha tadmira, maka berhaklah Allah menunaikan janjinya untuk menghancurkan negeri atau negara tersebut sehancur-hancurnya. Al-Isra ayat 16. Baik, siapa yang dimaksudkan? Golongan mutrafin yang hidup bermewah-mewah, ataupun dalam bahasa Inggeris prominent figures. Siapa mereka? Kita merujuk pada tafsir Pimpinan Ar-Rahman, muka surat 678 insya-Allah, cetakan Rumi. Yang disebut dalam tafsiran tersebut, yang dikatakan golongan mutrafin yang hidup bersenang lenang ialah ketua-ketua, yakni pemimpin dan orang-orang terkemuka di dalam negeri atau negara tersebut. Mereka yang ada kuasa, mereka ada pengaruh, tetapi mereka tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dengar sebuah ceramah ataupun satu ceramah baru-baru ni, ustaz daripada Indonesia. Beliau membaca ayat yang sama. Agak menarik huraian beliau, jadi saya nak ungkapkan apa beliau sebut. Golongan yang hidup bermewah-mewah ataupun golongan yang dinamakan prominent figures, tokoh-tokoh ini ialah 3 golongan. Yang pertama, beliau menyebut jelas macam saya sebut, pemimpin. Negara akan hancur apabila pemimpin khianat terhadap amanah Allah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan amanah Rasul, dan janganlah kamu mengkhianati amanah yang diamanahkan kepada kamu sedangkan kamu mengetahuinya. Berdosa mengkhianati amanah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ayatul munafiqi salatun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Nabi bersabda, tanda munafik itu 3. Apabila bercakap, dia berdusta. Apabila dia berjanji, dia mungkir janji. Dan apabila diberi amanah, dia mengkhianati amanah. Pemimpin merupakan tokoh, mereka ada kuasa, mereka berpengaruh, tetapi malangnya ada di kalangan
mereka-mereka yang ditakdirkan menjadi pemimpin, mereka mengambil kesempatan. Antaranya abuse of power, salah guna kuasa. Dengan kuasa kedudukan yang mereka miliki, mereka meraih keuntungan duniawi untuk diri dan keluarga. Ini termaktub dalam tafsir H. Zainuddin Hamidi pada muka surat 748 surah Muhammad, surah ke-47 ayat 22-23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladzina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Itu dalil dia. Ayat politik. Maka apakah sekiranya kamu berkuasa? Allah tanya pada golongan yang diberi kesempatan, yang ditakdirkan menjadi pemimpin negeri ataupun negara. Apakah dengan kuasa yang kamu miliki, kamu nak melakukan kerosakan di atas muka bumi? Sebagaimana contoh tadi, yang haram dihalalkan dan sebagainya. Dan kamu nak memutuskan hubungan silaturahim. Pemimpin-pemimpin seperti ini Allah menyatakan mereka dilaknat oleh Allah. Ini yang kita bimbang. Ini yang kita khawatiri. Karena salah pilih pemimpin, mereka mengkhianati, mereka mengambil kesempatan, membolak, membina kekayaan sebagaimana tafsiran H. Zainuddin Hamidi pada muka surat 748 disambung 749. Akhirnya negara hancur. Itu juga musibah bala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana negara kita mendapat kepimpinan yang baru. Saya bukan nak jack Perdana Menteri yang ke-8, tuan-tuan. Nah, kita kena faham. Ada yang orang hentam saya dalam Facebook. Dulu lawan kerajaan, sekarang dah baik dengan kerajaan. Saya nak jawab dengan firman Allah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Surah Al-Maidah surah ke-5 di pertengahan ayat yang kedua. Ini ajaran Islam. Dan tolong menolonglah kamu dalam perkara-perkara kebaikan dan peningkatan ketakwaan. Tidak salah kita bersatu, kita menyokong perkara yang baik. Tetapi ingat, jangan kamu tolong-menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Itu prinsip yang kita pegang, yang diajar oleh Allah dan Rasul. Alhamdulillah. Ucapan tahniah pada Perdana Menteri yang ke-8 Tan Sri Muhyiddin Yassin. Harap-harap PM dengarlah hari ini. Saya kagum, bukan nak puji, bukan nak jack. Kali pertama dalam sejarah negara kita, menteri-menteri kabinet, timbalan menteri disaring oleh SPRM dan PDRM. Dan kita mengharapkan mereka-mereka yang telah diberi kesempatan menjadi pemimpin negara ini, ingat firman Allah tadi surah Muhammad, tunaikan tanggungjawab amanah yang kamu pikul sebaik mungkin. Jangan sesekali mengambil kesempatan dengan kedudukan kuasa yang dimiliki untuk membina kekayaan, sama ada untuk diri sendiri maupun keluarga. Dan ada seorang yang dalam Facebooknya, you don't have to be sarcastic, you know, dia menyindir. Dia kata patutlah tak dapat jadi menteri, mungkin tak lepas saringan SPRM PDRM. Kita nak jawab, tak payahlah sindir orang. Bukan semua manusia yang dak sangat jadi pemimpin. Itu semua takdir Tuhan. Nah, kita ingat dalam Quran pun Tuhan sebut, kalau yang kita terhege-hege sangat hendak satu benda, bahaya bagi kita. Benda yang kita tak suka tu baik, benda yang kita hendak sangat, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Al-Baqarah ayat 216.
yang bermaksud, dan mungkin kamu membenci sesuatu padahal ianya baik bagi kamu, dan mungkin kamu suka akan sesuatu padahal ianya tidak baik bagi kamu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Saya sendiri banyak lagi hajat saya yang belum dimakbulkan Allah. Tetapi bila kita kembali pada Al-Baqarah 216, Allah lebih tahu. Awak ni tak layak jadi pemimpin. Dia lebih tahu. Kita bersyukur pada Allah. Cuma pesanan saya pada mereka yang telah diberi kesempatan memimpin negara Malaysia, tunaikanlah tanggungjawab amanah tuan-tuan dan puan-puan dengan sebaik mungkin. Mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut sebagai tokoh ialah hartawan. Kita bimbang ada golongan-golongan korporat yang kaya raya, yang sehinggakan mereka ini tidak mengeluarkan zakat. Mana ustaz tahu? Saya sebut secara umum untuk peringatan. Mereka yang hartawan, millionaire, billionaire. Inilah masa kita nak infak sebahagian harta benda kita apabila kita dilanda wabak COVID-19 ni. Inilah masanya. InsyaAllah di penghujung saya akan nyatakan pandangan Dr. Yusof Qaradawi. Baik. Hartawan, di mana ustaz yang berceramah daripada Indonesia tu, saya tengok dalam YouTube, dia sebut tokoh yang kedua adalah hartawan. Mereka ini berfoya-foya, menghabiskan wang ringgit tidak kena pada tempat. Itu zalim. Walhal zakat wajib dikeluarkan. Saya ini memperingatkan dengan firman Allah dalam surah Al-Ma'arij, surah ke-70 ayat 15 hingga 18. Ada dua golongan manusia yang akan dicampak ke dalam neraka lazah. Kalla innaha lazah naza'atan lisyawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'awa. Maksudnya, bahkan sesungguhnya inilah neraka lazah, mengelupas kulit kepala sesiapa yang dicampak ke dalam neraka tersebut. Siapa mereka? Dua golongan. Yang pertama, neraka lazah memanggil, menyeru golongan yang membelakangi dan berpaling daripada petunjuk Al-Quran. Yakinlah, kalau kita mengabaikan perintah yang terkandung dalam Quran, yakin dan percaya, musibah pasti melanda kita. Bukan di dunia saja, pastinya di akhirat. Yang kedua, wajama'a fa'awa. Golongannya menghimpun harta sebanyak mungkin tetapi tidak mengeluarkan zakat. Bahkan dengan kekayaan harta yang dimiliki, mereka joli sana joli sini, tak ingat langsung nasib orang-orang yang kurang bernasib baik. Ini pesanan Allah, bukan pesanan saya. Yang ketiganya, tokoh yang menyebabkan berlakunya kerosakan dalam negeri atau negara ialah ulama yang menjualkan ilmu agama untuk mendapat sedikit habuan dunia. Mungkin insya-Allah nanti kita bahas di masa-masa yang lain. Cuma saya nak baca juga ayat Quran. Di antaranya Allah menegaskan dalam surah Al-Baqarah pada ayat 41, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iya yafattaqun. Dan janganlah kamu yang menjual ayat-ayat aku, menjual agama untuk mendapat sedikit habuan dunia. Akulah yang sewajibnya kamu takuti. Jangan takut kepada makhluk, takut hanya pada Allah. Ini pesanan Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam suratul Ahzab ayat 39 lah kalau tak salah saya, sebab dia spring to mind cara on the spot ni. Alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Itu ayat dia. Orang-orang yang menyampaikan risalah Allah, mereka, kata Allah, mereka hanya takut pada Allah, tidak takut kepada sesiapa pun kecuali hanya pada Allah. Jadi pesanan saya pada ulama-ulama negara kita, berilah nasihat kepada pemimpin sekiranya pemimpin itu melanggari syariat Islam, tidak melandaskan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Kerana kalau kamu mengambil sikap mendiamkan diri, akan berlakulah kehancuran, kerosakan di atas muka bumi, dan ini merupakan bala daripada Allah SWT.
Jadi cukuplah untuk pagi ini, mudah-mudahan memberi manfaat pada kita bersama. Sebelum saya akhiri, saya nak mengambil kesempatan untuk beberapa minit pada pagi ini. Sebagaimana muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan perempuan maklumi, sedia maklum, dah 2 minggu, hampir 2 minggu kita berkurung di dalam rumah. Apatah lagi sekolah-sekolah macam yang saya bangunkan, yang saya uruskan ni, sekolah-sekolah tahfiz, sekolah-sekolah agama rakyat. Kalau perintah ini berlanjutan, tak tahulah apa yang akan berlaku. Kami masih lagi ataupun terpaksa membayar gaji sepenuhnya, sedangkan pendapatan tak ada. Jadi saya menyerulah pada muslimin dan muslimat yang ada lebihan, bantulah seluruh tahfiz di bumi Malaysia ni. Memang ramai. Mungkin orang Johor tolong tahfiz di Johor, orang Kedah tolong tahfiz di Kedah. Di antaranya tahfiz mutmainnah. Yakin dan percayalah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifu." Dan apa sesuatu yang kamu belanja di jalan Allah, Allah akan memberi ganti. Surah Sabah ayat 39 yang saya baca semalam, tetapi saya tak hurai secara terperinci. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, 2 malaikat masuk ke dalam rumah kita. Kedua-duanya berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Malaikat yang pertama berdoa, ya Allah, kau gantikanlah apa yang dia belanja di jalanmu, wahai Allah. Yang kita belanja pada jalan-jalan Islam, untuk membantu Islam dan umat Islam, termasuk yang bukan Islam. Kita tetap mendapat pahala selama mana kita ikhlas menafkahkan harta benda kita untuk kebaikan umat manusia. Malaikat yang kedua bermohon, sekiranya tuan rumah ni bakhil kedekut. Ini saya ingin perbetulkan semula. Haji bakhil tak kedekut, tuan-tuan dan perempuan. Apabila cikgu murni pergi rumah dia, dia bagi 1,000. Tapi cikgu lelaki pergi, dia bagi RM1. Itu bezanya lah. Kita apabila kita bakhil, malaikat berdoa supaya Allah musnahkan harta kita. Ditanya pada Dr. Yusof Qaradawi, apakah kelebihan kita menginfakkan harta benda kita di jalan Allah? Di antaranya, semalam saya sebut, Allah akan ganti dengan kesihatan, ataupun Allah akan ganti dengan keberkatan dalam hidup, atau Allah akan memperbaiki keluarga dan anak-anak kita, atau Allah akan menganugerahkan ketenangan jiwa. Tak payah makan bil tidur dah, kuat bersedekah insya-Allah, 5 second insya-Allah berdengkur, tenang jiwa. Ini terpaksa makan bil tidur. Yang paling afdal, kelebihan orang-orang yang menafkah, yang membelanjakan harta benda di jalan Allah, ialah mereka bakal dianugerahkan oleh Allah hidayah dan taufik. Ini Allah saja yang mampu mengurniakan, bukan manusia. Nabi Nuh tak mampu memberi hidayah pada isteri dan anak-anaknya. Begitu juga Nabi Lut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mampu mengurniakan, memberi hidayah pada bapa saudaranya Abu Talib. Justru insya-Allah, tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi, kalau ada pen di tangan, tolong catatkan account number tahfiz mutmainnah. Saya nak sebut secara perlahan. Maybank 5525970338, CIMB 86016978114, Bank Islam 0211401457, Afin Bank 105460005935. Harap tuan-tuan bantulah kami. Terus terang, saya tak malu untuk menyatakan, saya keluar berdakwah, sebulan saya berdakwah, insya-Allah kami ataupun saya mampu membawa pulang
untuk top up pengurusan sekolah, bayar allowance, gaji dan sebagainya. Paling sikit pun setiap bulan 25,000. Kalau ditakdirkan perintah ini berlanjutan, tuan-tuan bayanglah. Ya. Gunung ni pun kalau kita asyik cangkul pun akhirnya gunung pun ranam. Ya. Begitulah mudah-mudahan. Bukan bantu tahfiz mutmainah sahaja, bantulah keseluruhan tahfiz di seluruh negara kita, insya-Allah. Ya. Mudah-mudahan Allah merahmati dan memberkati kita. InsyaAllah kita bertemu lagi InsyaAllah pada esok hari dengan perbicaraan yang lain. Segala yang baik itu daripada Allah. Yang kurang itu adalah kelemahan saya. Saya bukan seorang ulama, hanya seorang pendakwah biasa. Mudah-mudahan Allah mengampunkan sekiranya ada kesalahan dan kesilapan di dalam menyampaikan kuliah duha pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Oleh kerana appear dekat skrin ni, saya diminta supaya mengulangi nombor akaun tahfiz mutmainah. Baik, tuan-tuan pastikan ada pen dan juga kertas. InsyaAllah saya mulakan dengan Maybank 55 205 970 3378. Maybank 55 205 970 3378. Yang tertera di skrin tuan-tuan. CIMB dapat lihat. CIMB 8601697814. Saya ulang semula. 8601697814. Bank Islam mudah kita ingat. 021 140 104567. 021 140 104567. Yang ketiga Afin Bank 1054 60005935. 1054 60005935. Mudah-mudahan insya-Allah tuan-tuan bolehlah war-warkan pada keluarga kalau nak wakaf untuk dapat kelepasan cukai atau direct debit atau nak bagi infak bulanan ataupun insya-Allah terpulang. Mudah-mudahan yang penting keikhlasan kita. Mudah-mudahan kita bertemu lagi insya-Allah pada besok pada pukul 10 pagi. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua dan melindungi kita daripada musibah-musibah yang kita tak mampu berhadapan dengannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.